A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla yang dengan keizinan Allah kita dapat bertemu lagi pada petang Rabu yang berbahagia ini. Petang Rabu hari ini, sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelum ini, untuk kita membaca kitab karangan Syekh Abdullah Al-Ghumari. Dan ini adalah kitab kedua yang kita di peringkat Ruwaq Jawi membaca kitab Syekh Abdullah Al-Ghumari. Sebelum ni kita telah pun berjaya membaca sehingga khatam kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kali ini kita membaca pula kitab Al-Khisal Tamamul Minnah bi Bayanil Khisal Al-Mujibah lil Jannah. Kitab yang membicarakan tentang amalan-amalan yang membawa pelakunya kepada syurga Allah Azza wa Jal. Syukur pada Allah atas nikmat ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus menerus memberikan peluang dan juga ruang kepada kita untuk terus dapat berselawat ke atas Nabi alaihi salatu wasalam dan dapat mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi, yang apa yang dibawa oleh Nabi semuanya membawa kepada kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah terpapar di skrin masing-masing, Fadil Ustaz Muhdi kita telah pun menulis salawat yang telah diilhamkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Syekh Musa Ad-Darir sewaktu beliau ketika itu berada di atas kapal dan kapal beliau dilanda ombak yang begitu kuat. Lalu beliau tertidur. Dalam tidurnya beliau telah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar salawat yang telah pun ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Muhdi di atas. Salawat yang diminta oleh Nabi untuk beliau serta ahli kapal membaca sebanyak 1000 kali. Maka setelah mereka membaca baru sampai 300 kali, Allah Ta'ala telah pun menyelamatkan mereka dengan menjadikan kapal mereka tidak lagi dilanda oleh kencang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan selawat kita sebagai penyebab untuk kita selamat di dunia dan juga di akhirat daripada kencang dunia, daripada taufan maksiat, daripada segala benda yang boleh menyebabkan kita jatuh di dalam kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Jadi insya-Allah sebelum kita membaca kitab Tamamul Minnah ini, marilah kita memulakan dahulu dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi alaihi salatu wasallam sebanyak 11 kali sebagai pembuka bagi majlis kita. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai kita bersolawat ke atas baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Cuma rasa-rasanya terlebih satu Maksudnya 12 kali kita bersolawat tadi. Kalau saya tak silap lah tersilap saya. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah kita syukur pada Allah dapat kita bersolawat ke atas baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Maka insya-Allah tanpa membuang masa, marilah kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Sayyidina Al-Imam Al-Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, pengarang kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibati lil Jannah. Kepada beliau, kepada guru-guru beliau, kepada para murid beliau, kepada seluruh para ulama Islam yang telah menyambungkan ilmu sehingga sampai kepada kita, dan tidak dilupakan kepada baginda Rasul, para sahabat, tabi'in, para awliya, seluruh umat Nabi Muhammad. Kepada mereka semua kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Qala al-musannif al-imam al-syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu azza wa jal, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamami minnatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Bisanadina ilaihi qala fi safhati thaminah al-khaslatul khamisah ziyaratu akhin fillahi ta'ala. Kita akan masuk kepada amalan yang kelima, iaitu kalau dalam buku PDF-nya di muka surat yang ke-8, di muka surat yang ke-8 kata Sayyiduna Syekh Abdullah Al-Ghumari, al-khaslatul khamisah ziyaratu akhin fillahi ta'ala. Taqaddama fi al-khaslatir rabi'ati hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. Jadi kita masuk kepada al-khaslatul khamisah, amalan perilaku yang kelima, iaitu menziarahi seorang saudara kerana Allah Subhanahu wa taala. Menziarahi saudara ni, menziarahi saudara kerana Allah, menziarahi saudara fillah, iaitu kerana Allah Azza wa Jal. Kalau kita tengok di sini, maknanya saudara itu sama ada saudara dari segi hubungan nasab. Bahkan mungkin juga tidak menjadi masalah untuk kita fahami saudara di sini adalah saudara yang lebih luas, yang lebih luas, yang merangkumi saudara seakidah ataupun saudara semanusia walaupun tidak sama akidah. Tetapi ziarah itu adalah kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi maknanya di sini tidak menjadi masalah untuk kita menziarahi orang yang bukan Islam. Sebab tak disyaratkan mesti menziarahi seorang Muslim. Jadi kalau kita lihat di sini, amalan yang kelima adalah menziarahi seorang saudara. Sama ada saudara dari segi hubungan kekeluargaan
atau saudara dari segi hubungan keagamaan, sama agama dengan kita, iaitu satu akidah Islam, atau saudara dari segi kemanusiaan, sebab kita semua walaupun berbeza agama, walaupun berbeza akidah, kita semua daripada zuriat yang sama, iaitu zuriat Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullahu azza wa jal, telah lalu di dalam amalan yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, barang siapa yang telah menziarahi seorang yang sakit atau dia menziarahi saudaranya kerana Allah, fillah di sini maksud dia di dalam Allah itu kerana Allah. Dan kita telah pun bincang, saya telah sebut dalam pertemuan yang lepas, kalimah au di dalam hadis yang berbunyi man ada maridan au zara akhan lahu. Au di sini yang bermaksud atau, para ulama berbeza pendapat. Kemungkinan au di sini memang sabdaan Nabi alaihi salatu wasalam, atau au ini adalah disebabkan ketidakpastian perawi mana satu yang disebut oleh Nabi. Adakah Nabi menyebut man ada maridan atau Nabi sebut man zara akhan lahu fillah. Jadi kerana tidak pasti didatangkan kalimah au. Jadi au di sini tak pasti sama ada ia sabdaan Nabi atau ia bukan sabdaan Nabi. Jadi daripada hadis ini, Nabi kata barang siapa yang menziarahi saudaranya, menziarahi seorang sakit, atau di sini tak pasti ni, adakah Nabi yang mendatangkan, Nabi yang menyebut kalimah atau ni, lalu akhirnya natijah di akhir hadis merujuk kepada dua keadaan, iaitu menziarahi orang sakit dan juga menziarahi orang yang sihat. Ataupun yang Nabi sabdakan adalah salah satu. Jadi sama ada Nabi menceritakan tentang menziarahi orang sakit, atau sebenarnya Nabi menceritakan tentang menziarahi saudara-saudara kerana Allah Azza wa Jal. Lalu natijahnya, dalam hadis ini sebut natijahnya adalah nadahu munadin tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Akan ada seorang yang menyeru, iaitu para malaikat Allah Azza wa Jal. Ada seorang malaikat akan menyeru, cuma kita yang tak dapat dengar. Kita tidak dapat dengar. Jadi dalam seruan malaikat tadi, apa yang malaikat tadi sebut? Malaikat itu sebut tibta, kamu telah bagus. Wa taba mamsyak, mamsyak perjalanan kamu pun boleh juga, ataupun tempat kamu berjalan pun boleh juga. Okey, perbuatan jalan, perbuatan seseorang yang berjalan, atau zaman perjalanan itu, atau tempat perjalanan itu. Sebab mamsya ni adalah daripada dipanggil masdar mimi. Masdar mimi ini boleh difahami dengan tiga perkara. Sama ada perbuatan atau tempat perbuatan itu dilakukan, atau zaman perbuatan itu dilakukan. Jadi bila sebut wataba mamsyaka, boleh difahami perbuatan kamu berjalan itu adalah bagus, atau zaman perjalanan kamu, waktu yang kamu telah gunakan untuk menziarahi itu adalah bagus, atau tempat kamu nak tuju adalah tempat yang bagus. Itu maknanya kelebihan bahasa Arab boleh difahami dengan makna yang begitu luas. Wataba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Kamu sudah pun tinggal di dalam satu rumah di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam hadis ini secara sebenarnya kita tak pasti adakah kelebihan, iaitu orang itu didoakan oleh malaikat tersebut merujuk kepada dua keadaan, iaitu merujuk kepada orang yang menziarahi orang sakit atau menziarahi saudaranya, atau sebenarnya hanya menceritakan tentang kelebihan orang yang menziarahi orang sakit, atau hanya menceritakan kelebihan orang yang menziarahi seorang saudaranya yang masih sihat. Okey? Yang bukan sakit, yang bukan menziarahi orang sakit maknanya. Jadi di sini kita tak dapat lagi pastikan, kerana au di situ pun sudah tidak dapat dikenal pasti adakah ia sabdaan Nabi ataupun tidak. Oleh kerana itulah Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan pula hadis yang seterusnya. Kalau hadis yang kita dengar sebentar tadi, masih lagi kita tak dapat nak yakin adakah kelebihan ini merujuk kepada orang yang menziarahi saudaranya,
Atau sebenarnya hanya nak cerita tentang kelebihan orang yang menziarahi orang sakit. Atau sebenarnya memang nak merujuk kepada dua-dua keadaan tersebut sekiranya kalimah au itu memang sabdaan Nabi SAW. Baik, dalam hadis yang seterusnya, Nabi SAW bersabda, dengan sanad daripada Sayyidina Anas, kata Syekh Abdullah, wa an Anasin radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, ma min 'abdin ata akhahu yazuruhu fillah illa nadahu malakun minas sama' an tibta wa tabat lakal jannatu wa illa qala Allahu fi malakuti 'arsyihi 'abdi zarafi wa 'alayya qiraruhu, maafkan saya, wa 'alayya qirahu falam yarda lahu bi thawabin dunal jannah. Rawahul Bazzar wa Abu Ya'la fi musnadaihima wa isnaduhuma jayyidun wa sayati hadithun thalithun bihaulillahi ta'ala. Baik, kita tengok hadis yang kedua ni pula. Hadis yang kedua ini menguatkan lagi hadis yang sebelum ini. Iaitu daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau hadis yang mula-mula tadi riwayat Sayyidina Abu Hurairah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda telah bersabda, tidak ada seorang hamba pun, kita semua hamba Allah kan? Tidak ada seorang hamba pun yang telah mendatangi saudaranya, iaitu dalam keadaan dia menziarahi saudaranya tersebut fillah, menziarahi kerana Allah Azza wa Jal. Baik, apa kesan dia, apa natijahnya, apa hadiah yang Allah Ta'ala akan berikan kepada orang ini? Kata Nabi, tidak ada seorang pun yang mendatangi saudaranya, dia menziarahi saudaranya tersebut kerana Allah, melainkan akan ada seorang malaikat yang akan menyerunya. Cuma orang tadi tak dengar. Kalau dibuka hijab, kita akan dengar malaikat itu berbicara dan menyeru kita. Apa seruan malaikat tadi? Illa nadahu malakum minas sama'. Akan ada seorang malaikat daripada langit. Malaikat yang berada di langit. Malaikat itu akan menyeru lelaki yang menziarahi saudaranya kerana Allah tadi. Apa kata malaikat tadi? An tibta wa tabat lakal jannah. Kamu adalah baik, kamu telah pun menjadi orang yang bagus. Wa tabat lakal jannah. Syurga pun telah bagus untuk kamu. Maksudnya syurga sudah sangat bagus untuk kamu. Maknanya malaikat tadi mendoakan agar orang ini beroleh syurga Allah Azza wa Jal. Ini seruan malaikat. Kemudian kata Nabi, wa illa, sekiranya tidak. Maknanya kalaulah malaikat itu tidak menyeru lelaki tadi dengan seruan tersebut, wallahu ta'ala a'la wa alam, mungkin dalam beberapa keadaan malaikat itu tidak menyeru. Bila malaikat tidak menyeru, apa yang akan berlaku pula? Kata Nabi, sekiranya tidak, maksudnya yang saya faham di sini, sekiranya malaikat tersebut tidak menyeru lelaki tersebut, yang akan menyerunya siapa pula? Allah Azza wa Jal. Wa illa qala Allahu fi malakuti arsyih. Sekiranya tidak, maka Allah Azza wa Jal di malakut arasnya. Malakut ni kalau kita tengok, malakut ni banyak erti, antaranya adalah kekuasaan, kekuasaan, kesultanan, kemuliaan. Jadi, di dalam hadis ini Nabi kata sekiranya tidak, saya fahamnya wallahu ta'ala a'la wa alam, sekiranya tidak, iaitu sekiranya malaikat tersebut tidak pula menyeru lelaki yang telah menziarahi saudaranya kerana Allah, maka yang akan berbicara pula adalah Allah Azza wa Jal. Allah akan berfirman di malakuti arsyih. Allah akan berfirman di kekuasaan. Allah Azza wa Jal akan berfirman di kekuasaan arasnya. Cuma jangan salah faham. Jangan kita faham maksudnya Allah ketika itu berada di arash. Sebab hadis-hadis seperti ini hendaklah difahami bahawa wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha. Semua nas yang seakan-akan menunjukkan berlaku penyamaan Allah dengan makhluk, macam makhluk bertempat, hadis ini macam Allah Ta'ala pula ketika itu berada di arash, Allah Ta'ala berfirman ketika Allah berada di arash. Jadi macam Tuhan bertempat. Ia mustahil. Bila ia mustahil, kata Al-Imam Al-Laqani di dalam Jawharah Tauhid beliau, dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua nas yang seakan-akan menunjukkan
bahawa Allah seperti makhluk, awilhu, hendaklah kamu memahami dengan makna yang lain, atau kamu menafikan makna yang seakan-akan Tuhan seperti makhluk, cuma kamu kata saya tidak tahu apa maksudnya, hanya Allah sahajalah yang mengetahui maksudnya. Namun untuk kita mengatakan Allah berada di arash, kemudian Allah berfirman sewaktu Allah ketika itu di arash, itu adalah mustahil kerana ia bercanggah dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Habis apa maksud sini? Apa maksud Allah akan berfirman di malakuti arsyihi? Allah akan berfirman di malakut. Allah akan berfirman di kemuliaan arasnya. Jadi hanya Allah sahajalah yang tahu apakah maksud yang diinginkan oleh Nabi SAW. Namun mustahil maksudnya Allah berada di arash, kemudian Allah pula berfirman sewaktu Allah berada di arash. Sebab arash itu makhluk, langit juga makhluk, semua kita adalah makhluk, langit bumi semua makhluk. Sebelum wujud makhluk, Allah sudah ada tanpa sebarang makhluk. Jadi apabila Allah sebelum wujud makhluk tidak bertempat, mustahil Allah berubah-ubah. Maka sebagaimana Allah tidak bertempat sampai ke hari inilah dan sampai bila-bilalah, Allah tidak bertempat kerana tempat adalah makhluk ciptaan Allah. Takkanlah Allah pula setelah menciptakan makhluk masuk pula ke dalam makhluk. Ia adalah mustahil. Jadi hanya Allah sahajalah tahu apa maksudnya. Mungkin maksudnya Allah Azza wa Jal meminta malaikat menyebut, atau Allah menyebut, Allah berfirman sehingga seluruh makhluk mendengar sabdaan Allah, firman Allah Azza wa Jal, hatta makhluk yang bernama arash pun mendengar. Mungkin wallahu taala a'la wa alam, maknanya kalau kita mencari makna yang lain, mungkin betul, mungkin salah. Sebab tu sebagian ulama kata akidah ulama-ulama salaf adalah aslam. Akidah ulama salaf iaitu mereka menafikan Allah seperti makhluk. Cuma bila Allah Ta'ala ataupun Nabi SAW menggunakan ayat yang seakan-akan macam menunjukkan Allah seperti makhluk, maka ulama salaf akan menafikan. Mustahil Allah seperti makhluk. Contoh macam hadis ni, ulama-ulama salaf di kalangan sahabat Nabi, para tabi'in, generasi awal, mereka akan mengatakan mustahil Allah bertempat. Cuma apa maksud ayat ini? Apa maksud sabdaan Nabi? Hanya Allah sahajalah yang tahu. Jadi, sebab itu akidah ulama-ulama salaf lebih selamat kerana mereka tidak mencari apa yang Allah Ta'ala maksudkan. Sebab bila kita cari, mungkin betul, mungkin salah. Namun kalau kita cari sekalipun, tidaklah sampai berdosa kerana yang penting kita memahami sabdaan Nabi bukan dengan maksud Allah seperti makhluk. Wa illa qala Allahu fi malakuti arsyihi. Sekiranya tidak, maka Allah akan berfirman di kesultanan arasnya, di kemuliaan arasnya. Apa firman Allah Azza wa Jal? Allah berfirman, Abdi zarafi. Hambaku telah pun menziarahi keranaku. Hambaku itu telah pun menziarahi keranaku. Wa alayya kirahu. Dan menjadi tanggungjawabku adalah kirahu. Apa maksud kira? Kira adalah makanan. Makanan yang diberikan oleh tuan rumah kepada para tetamu. Contoh kalau kita pergi ziarah orang kan, kadang-kadang orang buat jamu air, kadang-kadang orang jamu kita kuih, kadang-kadang orang jamu kita nasi goreng. Jadi jamuan yang disediakan oleh tuan rumah kepada tetamu itu dipanggil sebagai al-qira. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wa alayya qirahu. Maksud dia makanan yang akan diberikan kepada orang yang menziarahi tersebut adalah di atas tanggungjawabku. Maksud dia Allah Azza wa Jal akan memberikan ganjaran. Cuma Allah Ta'ala menyamakan ganjaran itu seperti makanan. Sebab orang ziarah biasa dapat makanan. Kalau kita ziarah orang, biasa tuan rumah akan menyediakan hidangan. Jadi apabila orang itu menziarahi bukan kerana hidangan, tapi menziarahi kerana Allah, maka Allah yang akan membalasnya. Dengan apa? Semestinya dengan keredaan dan juga syurga daripada Allah Azza wa Jal. Falam yarda lahu bisawabin dunal jannah. Kata Nabi SAW, maka Allah tidak akan redha untuk diberikan kepada orang yang menziarahi tersebut, melainkan pahala. Allah tidak akan redha bagi lelaki tersebut ataupun bagi wanita yang menziarahi tersebut dengan sebarang balasan selain daripada
syurga Allah Azza wa Jal. Maksudnya orang yang menziarahi seseorang, orang itu akan diberikan syurga oleh Allah Azza wa Jal berdasarkan kenyataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahul Bazzar wa Abu Ya'la fi musnadaihima wa isnaduhuma jayyidun wa sayati hadithun thalithun bihaulillahi ta'ala. Hadis kedua ini, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan juga Abu Ya'la di dalam dua musnad mereka berdua, iaitu dalam musnad Al-Bazzar dan juga dalam musnad Al-Imam Abi Ya'la. Sanad hadis ni pula jayyid, maksudnya sanad dia bagus. Wa sayati hadithun thalithun bihaulillahi ta'ala. Jadi kalau kita tengok, maknanya hadis ni kuat. Hadis yang kedua ni kuat. Bahkan dari segi menggalakkan orang untuk melakukan amalan-amalan baik, tidak disyaratkan mesti hadis itu hendaklah berstatus kuat. Hatta kalau hadis itu lemah sekalipun tidak menjadi masalah untuk seseorang itu menggunakan ataupun beramal dengan hadis yang dhaif. Jadi kata Syekh Abdullah akan datang hadis yang ketiga. Okey, apa hadis yang ketiga? Wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala zara rajulun akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu ala madrajatihi malaka falamma marra alaihi qala aina turid qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Qal, hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha alayhi? Qal, la. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Qal, fa inni rasulullahi ilaik bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu. Hadis ini hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kalau kita tengok apa maksudnya, kata dalam Nabi SAW bersabda yang maksudnya daripada dalam Sahih Muslim dengan sanad yang bersambung daripada Imam Muslim sampai kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah pun bersabda, zara rajulun akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang lelaki telah menziarahi saudaranya di kampung yang lain. Mereka berdua ni bukan satu kampung tapi dua kampung yang berbeza. Jadi Nabi SAW menceritakan kepada kita apa yang pernah berlaku kepada umat yang terdahulu. Sebab itu Nabi tahu perkara gaib. Nabi tahu perkara yang telah berlaku dan Nabi juga tahu benda yang bakal berlaku. Sebab apa? Sebab semua pengetahuan Nabi adalah berdasarkan wahyu Allah Azza wa Jal. Jadi kalau ada orang kata Nabi tahu perkara yang gaib, ucapan ni betul. Dengan maksud, kalau tidak Allah bagi tahu, takkan Nabi tahu. Tapi sebab Allah dah bagi tahu, maka Nabi pun tahu. Kalau ada orang kata Nabi tak tahu perkara gaib, betul juga. Dengan maksud, Nabi itu sendiri, kalau tidak Allah bagi tahu, Nabi tidak akan tahu perkara gaib. Jadi kalau orang kata Nabi tak tahu perkara gaib, betul dari satu sudut. Kalau orang kata Nabi tahu perkara gaib, juga betul dari satu sudut yang lain. Yang pentingnya, pengetahuan Nabi bukan kerana Nabi maha mengetahui. Bukan. Sebab pengetahuan Nabi tentang perkara gaib, tentang perkara yang telah lepas atau yang akan datang, kesemuanya adalah wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi dalam hadis ini menceritakan satu perkara yang berlaku kepada generasi terdahulu. Apa yang berlaku? Kata Nabi SAW, ada seorang lelaki telah menziarahi saudaranya di satu kampung yang lain. Fa'arsadallahu ala madrajatihi malaka. Lalu Allah Azza wa Jal telah pun mengirim, Allah Ta'ala telah pun menjadikan ada satu malaikat berada di jalan lelaki tersebut. Maksudnya lelaki tu dia berjalan, dia nak pergi tuju ke satu kampung, Allah Ta'ala hantar ada malaikat tunggu lelaki ni di jalan yang bakal dilalui oleh lelaki tersebut. Falamma marra alaihi qal aina turid. Apabila lelaki ni akhirnya lalu tepi malaikat tersebut, malaikat itu dalam rupa seorang manusia. Bila lelaki yang nak ziarah ni, dia pun akhirnya melalui si malaikat tadi. Malaikat dalam rupa seorang manusia tadi tanya kepada lelaki tadi, aina turid? Ke mana kamu nak pergi? Kata lelaki tadi, uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah.
saya mahukan saudara saya. Maksudnya saya mahu menziarahi saudara saya yang ada di kampung ini. Lalu kata malaikat tadi, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaih? Kamu adakah kamu memiliki satu nikmat, memiliki macam harta dan sebagainya yang kamu mengharapkan supaya nikmat itu diberikan kepada kamu oleh orang yang bakal kamu ziarahi tadi? Maknanya malaikat tadi tanya kepada lelaki tadi, kamu ziarah ni sebab apa? Sebab kamu ada benda nak minta daripada lelaki tadi ke? Maksudnya kamu ada nak dapat manfaat tertentu ke daripada lelaki ni? Maksudnya kamu ziarah dia sebab ada manfaat ke yang akan kamu perolehi? Manfaat keduniaan yang bakal kamu perolehi? Lalu kata lelaki tadi, la, tidak ada sama sekali. Saya ziarah ni bukan kerana nak dapat manfaat dunia. Kata lelaki tadi, tidak, bukan itu yang saya inginkan. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Melainkan, saya ziarah ni atas dasar kenapa? Kerana saya mencintai dia kerana Allah Azza wa Jal. Maknanya dia mencintai lelaki tadi kerana Allah. Dia sayang kepada saudaranya. Lalu dia menziarahi tadi atas dasar kerana ingin menghubungkan persaudaraan. Dan dilakukan semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Lalu kata malaikat tadi kepada lelaki tersebut, fa inni rasulullahi ilaik. Sesungguhnya saya sebenarnya adalah utusan Allah kepada kamu. Iaitu saya adalah seorang malaikat yang telah diutuskan oleh Allah untuk menemui kamu. Untuk memberitahu kamu apa? Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu. Saya diutuskan oleh Allah untuk beritahu kepada kamu. Sesungguhnya Allah telah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai dia. Iaitu mencintai lelaki yang ingin kamu ziarahi tersebut. Jadi kalau kita tengok di sini, lelaki ini kerana dia menziarahi saudaranya kerana Allah, maka Allah Azza wa Jal telah membalas ziarah tersebut dengan balasan Allah cinta kepada lelaki tersebut. Iaitu Allah redha kepada lelaki tersebut. Bila Allah telah pun redha, kata Syekh Yusri bin Rushdi, kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka orang itu tidak akan diazab oleh Allah. Maksudnya dia akan masuk ke syurga Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghamari dalam kenyataan seterusnya, mendatangkan beberapa kalimah yang mungkin orang Arab sekarang jarang dengar. Lalu beliau pun ingin menjelaskan apa maksud kalimah ini. Pertama kata beliau, arsada wakkala. Maksud arsada dalam hadis. Arsada. Fa'arsadallahu ala madrajatihi. Apa maksud arsada? Kata Syekh Abdullah Al-Ghamari, arsada maksud dia wakkala. Allah telah menghantar wakil. Telah mewakilkan. Lepas tu madrajatihi. Apa maksud madrajah? Bifathil mim warra. Dengan dibariskan atas pada huruf mim dan huruf ra. Kita panggil madrajah. Jangan baca midrijah ataupun mudrujah. Tapi mim dan ra dibaca dengan baris atas. Apa maksudnya? Tariqahu. Madrajatihi maksud dia tariqihi. Jadi madrajah dalam hadis ini maksud dia adalah tariq. Tarubbuha. Tarubbuha dibaca dengan bidhammir ra wal ba'il musyaddadah. Dibaca dengan huruf ra di baris depan dan huruf ba dibariskan disabdukan. Jadi baca tarubbuha. Tarubbuha. Jangan baca tarubuha. Tapi huruf ba tu ada sabdu. Kita baca tarubbuha. Huruf ra dibariskan depan. Apa maksud dia? Tuslihuha wa tar'aha. Ini maksud dia. Tarubbuha maksud dia ni'matin tarubbuha. Maksud dia ni'matin anta tarubbuha alaihi. Ay ala al-muzar. Kamu tarubbuha maksudnya kamu tuslihuha, kamu ingin memperbaiki, kamu ingin menjaga, kamu ingin tarbiyah ataupun menjaga. Kita boleh terjemah gitulah, tuslihuha wa tar'aha. Kamu nak ingin memperbaguskan nikmat tersebut dan kamu ingin mengawasinya supaya dia sentiasa dalam keadaan baik. Adakah kamu menziarahi tadi kerana ada satu nikmat yang kamu inginkan nikmat itu bagus?
Yang nikmat itu adalah di atas tanggungjawab lelaki tersebut. Lelaki yang kamu ziarahi tersebut. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, afadal hadis anna Allah Ta'ala ahabba ar-rajul alladhi ahabba akhahu fillah wa dhahaba yazuruhu lillah wa idza ahabba Allahu 'abdan adkhalahu al-jannah fadukhulul jannati lazimun li hubbillah. Jadi kalau kita tengok di sini, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, hadis ini memberikan faedah kepada kita bahawa sesungguhnya Allah mencintai lelaki, mencintai orang lelaki yang mencintai saudaranya kerana Allah. Ahabbar rajul allazi ahabba akhahu fillah. Allah mencintai seorang lelaki. Jadi adakah hanya orang lelaki saja? Jadi lelaki di sini adalah, kata Syekh Yusri bin Rusdi, lelaki kadang-kadang dalam hadis itu merupakan ramz lil mukallaf, ramzul mukallaf, sebagai satu kiasan ataupun sebagai lambang kepada seorang yang akil baligh. Jadi ar-rajul di sini bukan merujuk kepada jantina, tapi ar-rajul di sini walaupun terjemahnya lelaki tapi termasuk juga orang perempuan, iaitu lelaki atau perempuan yang telah pun mempunyai tanggungjawab dosa dan pahala, iaitu telah baligh dan juga telah akil, yang berakal dan juga baligh. Jadi Allah mencintai seorang lelaki, begitu juga orang perempuan, yang mana lelaki tersebut atau orang perempuan tersebut mencintai saudaranya kerana Allah. Lalu dia pergi menziarahi saudaranya tersebut kerana Allah Azza wa Jal. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, apabila Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga. Fadukhulul jannati lazimun li hubbillah. Maka masuk dalam syurga itu adalah satu benda yang pasti bagi lelaki tersebut atau bagi perempuan tersebut. Kenapa? Kerana li hubbillah. Kerana sudah ada cinta Allah. Orang yang memiliki cinta Allah, orang yang dapat cinta Allah, dia akan ke syurga Allah. Sebab apabila Allah mencintai seseorang, Allah tidak akan mengazab lelaki tersebut atau wanita tersebut. Sebaliknya memasukkan lelaki atau wanita tersebut ke dalam syurga Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, maknanya kita tengok hadis yang telah didatangkan, 3 hadis yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari ini menunjukkan bahawa orang yang menziarahi seseorang, menziarahi saudaranya kerana Allah, dia akan mendapat pahala, iaitu dia mendapat pahala yang besar, mendapat pahala yang membawa dia ke syurga Allah Azza wa Jal. Maknanya kalau kita tengok dalam kehidupan kita sehari-hari, orang mukmin ini memang dia akan menziarahi, betul tak? Dalam masa yang sama, di awal kitab ini, Syekh Abdullah Al-Ghumari telah mendatangkan hadis yang mana ada 40 amalan. Ada 40 amalan. Kalau satu pun amalan dilakukan, dibuat kerana Allah, maka orang itu akan ke syurga Allah. Maksudnya kalau kita tengok daripada hadis ini, orang mukmin insya-Allah semuanya akan ke syurga Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Macam mana perangai sekalipun, mereka akan menziarahi saudara mereka. Cuma insya-Allah kita harapkan orang mukmin menziarahi saudaranya untuk mencari redha Allah. Sebab disyaratkan mesti penziarahan itu berlaku dengan sebab kerana Allah. Walaupun kadang-kadang kita ziarah kawan kita, selain daripada kita nak ziarah dia, ada juga kadang-kadang kita nak bincang benda-benda lain. Ada contoh, dia ada benda yang kita nak ambil daripada dia nak bagi kita satu barang contoh. Jadi walaupun memang akan terselit dalam jiwa kita perasaan sedemikian, namun walaupun kita menziarah itu ada tujuan-tujuan keduniaan, jangan dilupakan untuk diselitkan di dalam jauh lubuk sanubari kita bahawa penziarahan ini yang paling besarnya adalah kerana Allah. Adapun yang lain-lain itu adalah sampingan. Yang paling utama adalah kerana mencari redha Allah Azza wa Jal. Macam saya baru ni sekarang ni saya berada di Perak. Semalam saya berada di Selangor. Bila dah boleh rentas negeri, kebetulan kebetulan isteri saya dan juga anak-anak saya berada di Perak daripada sebelum PKP itu lagi. Jadi saya tak boleh nak ziarah keluarga saya. Jadi alhamdulillah saya pun semalam pergi ziarah. Okey, saya telah pun menziarahi isteri saya dan juga anak-anak saya serta ibu mertua saya. Baik, kalau saya menyertai, ya Rabb, moga Tuhan jadikan ziarah ni kerana Allah. Kalau saya menyertai dalam jiwa saya bahawa penziarahan tersebut kerana Allah, moga-moga ziarah ini akan menyebabkan saya, begitu juga kita semua, ke dalam syurga Allah satu hari nanti. Okey, Ustaz Muhdi tanya soalan apa tu? Ya Maulana, boleh tak
khasiah ini dikias atas kata-kata Syekh Usamah bin Badik Sa'idan yang dinukilkan minggu lepas. Ashan PKP. Okey. Jadi Syekh Usamah bin Badik Sa'idan Al-Filastini ada minggu lepas beliau sebelum ni pernah terkena wabak corona. Beliau berada di Turki. Lalu kata beliau alhamdulillah akhirnya beliau sihat. Moga-moga Allah menyelamatkan dan memberikan keberkatan kepada seluruh guru-guru kita. Allahumma amin. Lalu akhirnya Syekh Usamah selepas sihat, beliau buat satu video Facebook dan beliau membawa satu tajuk iaitu menziarahi orang sakit. Jadi beliau pun mendatangkan hadis-hadis kelebihan menziarahi orang sakit yang kita pun dah baca minggu lepas. Lalu kata Syekh Usamah bin Badik Sa'idan Al-Filastini, kalau musim hari ini kita nak ziarah orang sakit tak lepas, tak boleh. Sebab takut kita pula terkena wabak. Lalu kata Syekh Usamah bin Badik Sa'idan, saya tengok ramai orang ucapkan semangat, kata-kata semangat kepada saya, mendoakan saya, kalam-kalam yang baik yang memberikan harapan kepada saya. Lalu kata Syekh Usamah, moga-moga dengan mengucapkan ucapan-ucapan baik yang dihantar di Facebook, yang dihantar ke Twitter, dihantar secara telefon contoh, moga-moga semuanya itu juga dianggap dan dikira oleh Allah sebagai salah satu bentuk menziarahi orang sakit. Iaitu saya sangat tertarik dengan apa yang disebut oleh Syekh Usamah minggu lepas. Lalu Ustaz Mudi tanya, okey, kalau hari ini, kalau Syekh Usamah sebut pasal orang sakit, tajuk kita bukan ziarah orang sakit, ziarah orang yang sihat. Jadi adakah contoh hari ni kita nak pergi ziarah orang yang jauh tak boleh sebab isu PKP. Jadi adakah dengan kita menghantar surat atau kita hantar ucapan-ucapan yang baik di WhatsApp dan sebagainya, adakah itu juga dikira sebagai menziarahi saudara fillah? Jadi sebagaimana kata Syekh Usamah, moga-moga saya juga mengatakan moga-moga dengan kita menghantar mesej, merapatkan silaturahim secara telefon, secara hantaran di media sosial, moga-moga itu juga dikira oleh Allah Azza wa Jal sebagai satu ziarah, walaupun tidak menziarahi secara badan, namun berlaku ziarah secara perasaan dan juga secara kalam ucapan. Moga-moga wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan rahmat Allah itu luas. Dan kita moga-moga dengan niat begitu, dengan sangkaan begitu, moga-moga Allah juga menjadikan sangkaan kita berlaku. Moga-moga apa yang Ustaz Muhdi tanya itu, insya-Allah moga-moga dengan kita menghantar surat itu juga dianggap sebagai satu bentuk ziarah di musim PKP ini. Allahumma amin. Baik, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita selesai dari segi membicarakan tentang amalan-amalan yang baik, iaitu menziarahi saudara kerana Allah Azza wa Jal. Seterusnya kita akan masuk kepada satu hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan melalui jalur sanad sampai kepada Sayyidina Abu Dzar, yang di dalam hadis yang satu ini terkandung 5 amalan yang membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jal. Dan perbahasan ini memang panjang, cuma sebelum kita masuk kepada perbahasan ini, saya ingin menyebut apa yang pernah disebut oleh Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani sewaktu beliau menghuraikan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, yang menceritakan tentang kelebihan menziarahi saudara kerana Allah. Lalu kata Syekh Yusri bin Rushdi, antara maksud ziarah seseorang kerana Allah ini tidak disyaratkan orang yang diziarahi itu masih hidup. Jadi kata Syekh Yusri, maksud ziaratul akh fillah, menziarahi seorang saudara kerana Allah, tidak disyaratkan bahawa yang diziarahi itu mesti masih hidup. Bahkan kata Syekh Yusri, sebenarnya maksud menziarahi saudara kerana Allah ini lebih luas. Sama ada yang diziarahi itu masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Lalu kata Syekh Yusri bin Rushdi, orang yang menziarahi kubur seseorang Muslim, ziarahi saudara mara dia, ziarahi datuk moyang dia, keluarganya telah meninggal, maka sebenarnya itu juga termasuk dalam maksud menziarahi seseorang kerana Allah Azza wa Jal. Bahkan kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi,
menziarahi orang yang telah meninggal dunia, itu betul-betul jelas bahawa itu adalah ziarah kerana Allah semata-mata. Tidak ada sebab yang lain. Sebab kata Syekh Yusri, kalau kita ziarah orang yang masih hidup, walaupun kita selitkan dalam jiwa kita kerana Allah, kadang-kadang memang ada manfaat yang kita inginkan daripada orang tersebut. Kita nak dia jamu kita ke, atau sebenarnya kita nak minta hutang daripada dia ke, atau sebenarnya kita nak ajak dia join projek kita ke. Ada juga unsur-unsur keduniaan daripada ziarah tersebut, walaupun kita menjadikan tujuan ziarah itu antaranya atau yang terutamanya adalah kerana Allah Azza wa Jal. Okey, itu ziarah orang yang masih hidup. Tapi kalau kita ziarah orang yang telah meninggal dunia, apa yang kita inginkan daripada ziarah tersebut? Adakah kita nak si mati itu jamu kita? Atau kita nak si mati itu bagi duit kat kita? Tak. Habis kenapa kita ziarah? Soalan, kenapa kita menziarahi orang yang telah meninggal dunia? Maka jawapannya adalah, saya ziarah dia kerana Allah. Jadi kata Syekh Yusri, orang yang menziarahi orang yang telah meninggal dunia, sebenarnya itu adalah betul-betul ziarah kerana Allah Azza wa Jal. Memang betul-betul jelas berlaku maksud menziarahi seseorang kerana Allah di dalam penziarah yang menziarahi orang yang telah meninggal dunia. Dan kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, orang macam kata Syekh Yusri, saya setiap hari menziarahi orang yang telah meninggal dunia. Kata Syekh Yusri, satu hari waktu beliau mengajar di Muqattam di Kahirah Mesir, dan saya ada masa tu. Jadi kata beliau, saya setiap hari, Syekh Yusri ni guru kami, beliau seorang doktor. Jadi daripada Muqattam beliau akan keluar daripada rumah beliau dan pergi ke tempat kerja beliau. Tempat kerja beliau sebelum ini bukan hospital beliau bukan di Muqattam. Sebelum ni, sekarang beliau dah ada klinik di Muqattam. Sebelum ni klinik beliau di tempat lain, dia Qasrul Ain kalau tak silap saya. Agak jauh daripada rumah beliau. Jadi perjalanan itu, kata beliau, saya setiap hari saya akan menziarahi orang yang telah meninggal dunia. Saya akan menziarahi kubur. Lalu saya kata, dahsyat Syekh Yusri, tiap-tiap hari pergi ziarah kubur. Lalu kata beliau, sebenarnya kita bila lalu saja kubur, kita bagi salam kepada orang yang telah meninggal dunia di kubur tu dengan doa yang biasa kita sebut, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, antumus sabiqun wa nahnu insyaallahu lahiqun, ghafarallahu lana wa lakum, ghafarallahu lana wa lakum. Lepas tu kita pun hadiahkan Al-Fatihah kepada orang yang telah meninggal dunia di kuburan tersebut. Maka sebenarnya walaupun kita tak berhenti, tetapi dengan memberi salam kepada orang yang kepada ahli kubur, itu juga termasuk dalam erti kata menziarah orang yang telah meninggal dunia. Jadi hadis ini kalau kita padankan dengan apa yang telah disebut oleh Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, tahulah kita bahawa sebenarnya kita sangat berpeluang untuk menziarahi orang yang telah meninggal dunia. Walaupun maknanya kalau kita kebetulannya berumah kita nak pergi ke tempat kerja memang lalu kubur, macam Syekh Yusri, tiap-tiap hari boleh dapat pahala menziarahi orang saudara kerana Allah, dan kita dianggap sebagai orang yang telah menziarahi kubur. Sebab kita bila tengok je kubur, kita akan sebut Assalamualaikum dara qaumin mu'minin antumus sabiqun wa nahnu insyaallahu bikumul lahiqun ghafarallahu lana wa lakum. Lepas tu kita pun mendoakan si mati dengan kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mereka semua. Jadi dengan kita memberi salam kepada mereka, itu juga sebenarnya sudah dianggap menziarahi. Walaupun kita tak berhenti. Okey, jadi menziarahi orang yang telah meninggal dunia, sama ada kita pergi terus ke kubur, atau kita lalu di kubur dan kita memberi salam kepada mereka, sebenarnya itu termasuk dengan erti kata menziarahi seorang saudara kerana Allah Azza wa Jal. Dan tambah lagi kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, orang yang kita ziarah ni kubur siapa? Kita ziarah kubur orang soleh. Kita ziarah saudara mara kita yang telah meninggal dunia dalam keadaan mereka beragama Islam. Dan sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi SAW, kubur orang mukmin ini adalah merupakan taman-taman syurga Allah Azza wa Jal. Walaupun ada orang mukmin yang diazab oleh Allah, yang diberikan balasan di dalam kubur, mereka terkena azab kubur. Namun dengan sebab keadilan Allah, dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tersebut, namun sebenarnya dosa
ataupun azab kubur yang ditimpakan ke atas seorang mukmin, itu bukan niat untuk mendera dia. Bahkan sebenarnya adalah untuk mengikis dosa-dosa dia. Lalu, orang ini, sewaktu dia di alam kubur, moga-moga kita bukan orang itu. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita, lantas kita selamat daripada fitnah kubur, daripada azab kubur sampai ke akhirat. Namun ada orang yang dia disebabkan keadilan Allah, atas dasar orang tadi melakukan dosa dan dia tidak bertobat contohnya, maka akhirnya dia diazab di alam kubur. Yang mana azab di alam kubur itu adalah untuk membersihkan dia. Maknanya bila dia sampai ke akhirat kelak, apabila semua dosa-dosa dia sudah dapat dibersihkan sewaktu dia berada di alam barzakh, maka dia sudah tidak lagi menanggung sebarang dosa. Maknanya hatta seorang mukmin dikubur, katakan dia dikenakan azab kubur, sebenarnya itu bukan penderaan kepada dia. Bahkan sebenarnya ingin membersihkan segala dosa-dosa dia untuk melayakkan dia ke syurga Allah. Maksudnya bila dia sampai ke akhirat kelak, dia tak bawa dosa dah, dia telah pun selesai azab kubur, dia tidak akan diazab di akhirat kelak. Namun kalaulah dosa yang dia bawa terlalu berat, terlalu banyak, sehingga dengan keadilan Allah, Allah memberikan azab di dalam kubur, namun tidak juga dapat dibersihkan dosa-dosa dia, maka dia akan diazab pula di dalam api neraka Allah. Itu pun apabila dia sudah sampai ke api neraka, dia akan mati terus. Allah tidak menjadikan dia menderita dengan merasai perih api neraka, bahkan dia hanya merasai keperitan kali pertama, lalu akhirnya dia akan dibakar selepas itu dalam keadaan dia sudah tidak bernyawa. Sudah tidak merasai lagi kesakitan yang sangat ngeri yang telah dirasa kali pertama sewaktu dia dimasukkan ke dalam api neraka. Dia akan dibersihkan sampai satu ketika Allah Ta'ala hidupkan dia semula dan dia akan ke syurga Allah Azza wa Jal. Jadi maknanya kubur orang mukmin ni insya-Allah orang mukmin ni rata-ratanya orang baik insya-Allah. Jadi bila kita ziarah kubur orang mukmin, nak pula kalau kita ziarah tu kubur orang soleh yang memang sepanjang hidup dia kita kenal dia sebagai orang soleh, kubur para awliya yang zahir padanya karamat, ini semua petanda bahawa dia itu mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan menjadi kekasih Allah. Jadi apabila kita ziarah kubur mereka, kita sebenarnya telah menziarahi tapak-tapak syurga Allah Azza wa Jalla. Telah menziarahi kebun-kebun syurga. Maknanya, kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, Allah Ta'ala menceritakan bahawa orang yang dalam syurga ini, kata Allah Ta'ala dalam Quran, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Bagi mereka, iaitu para penduduk syurga, bagi mereka apa sahaja yang mereka inginkan di sisi Tuhan mereka. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Bagi mereka apa saja yang mereka inginkan daripada Tuhan mereka. Maknanya penduduk syurga, dia punya ucapan permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka kalau kita ziarah kubur orang soleh, lalu kita berdoa di kubur orang soleh, sebenarnya berdoa di kubur orang soleh antara sebab kepada doa kita diterima oleh Allah Azza wa Jal. Kita mendoakan orang yang meninggal dunia, kemudian kita juga berdoa di taman-taman syurga Allah Azza wa Jal. Kalaulah si mati itu mengaminkan doa kita, insya-Allah doa mereka tidak lagi ditolak oleh Allah, insya-Allah. Lalu doa kita diterima oleh Allah. Itu antara kelebihan menziarahi kubur-kubur orang soleh. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang sufi, mereka suka menziarahi kubur orang-orang soleh. Pergi contoh macam Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, setiap minggu beliau akan menziarahi kubur Al-Imam Sayyiduna Al-Husin, menziarahi makam Sayyidina Al-Husin, cucu Nabi SAW yang berada di Kairah. Dalam masa setahun sekali, biasanya beliau akan menganjurkan rihlah ke makam Sayyidi Abdul Hasan Ali Asy-Syadzuli. Ziarah makam Sayyidi Abdul Hasan Ali Asy-Syadzuli, pendiri Tariqat Asy-Syadzuliyah. Berada jauh dekat-dekat belah Aswan sana, tapi tak sampai Aswan lagi. Jadi maknanya setiap tahun saya pun pernah ikut 2-3 kali dengan beliau. Jadi perjalanan itu, walaupun kita rasa perjalanan yang sangat panjang, namun kenapa kita ziarah orang tadi? Kenapa kita ziarah Sidi Abdul Hasan Ali Asy-Syadzuli? Kenapa kita ziarah wali sekian-sekian? Ziarah itu betul-betul kerana Allah. Tidak ada sebab yang lain. Jangan kita salah faham bahawa orang yang ziarah kubur ni nak sembah kubur. Macam mana kita nak sembah si mati sedangkan dia adalah lemah? Dengan maksud dia telah pun meninggal dunia. Takkan kita nak sembah Tuhan yang lemah? Mustahil.
Bahkan kata Fadilatul Syekh Husni bin Rushdi, macam mana kita nak sembah wali-wali Allah sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia paling mulia, makhluk paling mulia daripada segala makhluk yang lain pun kita tak akan sembah. Bahkan kita sentiasa mengatakan Sayyiduna Muhammadun Rasulullah, baginda adalah utusan Allah. Takkanlah utusan Allah adalah Allah. Maknanya kata Syekh Husni bin Rushdi, kita ziarah orang salih, kita tadah tangan kita di depan kubur, contoh kita berdoa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, sekian-sekian. Sebenarnya kita bukan minta si mati. Kita berdoa kepada Allah di tempat yang sangat bagus, iaitu di taman syurga. Dalam masa yang sama, kalau doa kita diaminkan oleh si mati, kita sudah pun berada di dalam situasi insya-Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebenarnya juga tidak menjadi masalah kalau kita berdialog dengan si mati dan kita meminta agar si mati mendoakan kita. Sebab sebenarnya kita sedang berbicara dengan roh. Buktinya kalau kita ziarah orang yang telah meninggal dunia, kita pergi kubur, kita sebut apa? Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada kamu semua. Mari kita berbicara dengan mereka. Mari berbicara dengan roh itu tidak dianggap haram. Ia bukan haram. Kita bukan nak puja roh. Kita bukan nak minta nombor ekor. Tidak. Kita hanya memberikan salam kepada para arwah. Sebab orang-orang soleh ini, roh mereka di kubur mereka. Cuma dalam sebahagian pandangan para ulama, hanya roh para syuhada saja tidak berada di kubur mereka. Roh para syuhada sebenarnya berada di dalam seekor burung, yang mana burung itu berterbangan di dalam syurga. Namun tetap mereka mempunyai, dia tetap juga ada kaitan, dia juga mempunyai keterikatan dengan jasad mereka. Sebab tu kalau kita ziarah orang yang telah meninggal dunia, mereka jawab salam kita. Walaupun roh mereka mungkin berada di tempat lain. Cuma kalau bukan syuhada, roh mereka tidak berada dalam syurga. Sebaliknya roh mereka berada di kubur mereka. Dan mereka akan melihat sentiasa nikmat-nikmat yang Allah paparkan kepada mereka sewaktu mereka di kubur. Memang mereka berehat di kubur dan Allah Ta'ala mempertontonkan kepada mereka segala nikmat yang bakal mereka terima sewaktu mereka beralih alam ke alam akhirat kelak. Maksudnya orang dalam kubur ni memang duduk sangat gembira. Mereka tak sabar-sabar bila nak kiamat. Bila nak kiamat. Sebab tiap-tiap hari Allah tunjukkan. Ni. Sekarang ni live syurga kamu. Ini rupa rumah kamu. Ini rupa isteri kamu dalam syurga. Ini rupa sungai yang berada di depan rumah kamu. Maksudnya setiap hari mereka dalam keadaan gembira menanti-nanti bila akan dibangkitkan manusia daripada alam kubur untuk mereka melihat secara realiti pula syurga yang bakal mereka perolehi. Jadi kalau seseorang, contoh dia pergi ziarah kubur orang soleh, katakan kita pergi ziarah makam Al-Imam Sayyidina Al-Husain, sahabat Rasulullah merangkap cucu Nabi. Setelah kita berdoa, apa tu kita kata, wahai Sayyidina Al-Husain, saya mempunyai hajat sekian. Saya ni susah nak menghafal. Saya banyak kali ada masalah gini. Wahai Sayyidina Al-Husain, doakanlah untuk saya. Mohonlah kepada Allah agar Allah mengurniakan kepada saya bagian. Adakah kita sudah mensyirikkan Allah? Adakah saya ketika itu sudah dianggap memperduakan Allah? Mustahil. Saya bukan, wahai Sayyidina Husain, engkau lah yang berkuasa, engkau lah Tuhan kami. Tidak. Siapa kata begitu? Kita ketika itu meminta Sayyidina Al-Husain mendoakan kita dalam keadaan kita merasakan bahawa ucapan kita didengar oleh mereka sebab mereka berada di alam yang lain. Maka ketika itu sebenarnya kalau kita berbicara dengan mereka, meminta mereka mendoakan kita, kalau mereka mendoakan kita, sebenarnya itu adalah satu sebab untuk doa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Puteri Jauhar Tun Hamzah tanya, bukankah itu bertawasul? Ya, itulah dia tawasul. Yang kadang-kadang orang kata tawasul ni syirik, tawasul ni bid'ah. Sebenarnya kalau kita halusi, tawasul ni maksud dia sama ada tawasul dengan maksud istighasah, kita minta si mati itu mendoakan kita. Ada orang salah faham, si mati pun dia berdoa, yang datang tu kata, wahai si mati, saya sakit gini-gini. Si mati itu pun meninggal dengan sebab sakit. Ada orang duk faham gitu. Dia kata, apalah ni, gila kah? Kita bukannya tak tahu ya si mati itu lemah. Namun si mati itu sewaktu hidupnya orang yang taat kepada Allah,
Ruh tidak mati, yang mati hanya jasad. Bahkan kadang-kadang ada orang soleh jasadnya juga tidak mati, tidak reput. Jadi apabila kita meminta kepada si mati, saya sakit begini, apa yang kita minta? Kita bukan meminta si mati itu dengan maksud dia berkuasa. Kita meminta doa dia. Sebagaimana kita masih hidup, dengan orang yang masih hidup, kita jumpa seorang syekh yang masih hidup. Kata tu, syekh tolong doakan saya. Adakah itu bid'ah? Adakah itu syirik? Kalau syirik, tak akan kita minta, tak akan para sahabat minta pada Rasulullah agar mendoakan mereka. Sebab sewaktu seseorang masih hidup atas dunia ini pun, orang soleh, para nabi, para rasul, sewaktu mereka masih hidup, kalau kita minta doa orang soleh atau minta doa, para sahabat minta doa Rasulullah, doa mereka didengar oleh Allah. Bagaimana setelah mereka betul-betul berada di alam barzakh, yang mereka sudah memiliki kehidupan yang lebih tinggi daripada kehidupan dunia. Kalau di atas dunia, yang mana mereka punya nafsu, kalau yang bukan Nabi-Nabi dan Rasul, mungkin boleh buat maksiat. Tapi kalau Nabi-Nabi dan Rasul, tidak akan buat maksiat. Kalau di dunia ini yang mereka lemah, juga doa mereka diterima oleh Allah. Bagaimana setelah mereka berdoa, kalau mereka berada pada keadaan mereka sudah ainul yakin, melihat nikmat Allah dengan begitu jelas, tanpa hijab. Dengan sebab itulah kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, orang yang berada di alam kubur, doa mereka kalau di dunia sewaktu mereka hidup pun sudah makbul, maka kalau mereka mendoakan kita sewaktu mereka di alam barzakh, itu lebih-lebih lagi boleh dimakbulkan oleh Allah. Bahkan kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, guru kami, menjadi satu tajribah, menjadi satu pengalaman orang-orang sebelum ini. Kalau mereka memerlukan hajat, mereka berdoa di kubur, mereka meminta si mati mendoakan mereka, insya-Allah doa mereka akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Saya sendiri ada pengalaman. Setelah mana tajuk master saya kena tolak sewaktu saya berada di Al-Azhar dulu. Akhirnya saya hantar tajuk yang terakhir. Lepas saya hantar tajuk yang terakhir, saya pergi ke makam Sayyid Al-Imam Badruddin Al-Aini dan juga Al-Imam Al-Qastallani yang tak jauh daripada Masjid Al-Azhar. Saya pergi ziarah dua orang ulama besar dalam ilmu hadis ini. Lalu saya pun berdoa kepada Allah. Lalu saya pun kata kepada si mati, kepada Al-Imam Badruddin Al-Aini juga kepada Al-Imam Al-Qastallani, wahai dua imam, saya ini begini-begini, tajuk masa saya sering ditolak. Wahai imam, mohonlah kepada Allah dengan keberkatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mohonlah kepada Allah. Saya mohon kepada anda berdua, mohon kepada Allah agar Allah memakbulkan doa kalian supaya saya diterima tajuk. Lega hati lepas tu, dan tak lama lepas tu tajuk saya diterima oleh Allah Azza wa Jal. Sedangkan sebelum itu saya hantar tajuk semua kena tolak. Ini tajribah saya sendiri. Ini adalah pengalaman peribadi saya sendiri. Yang mana kalau kita berdoa di kubur orang soleh, doa kita diterima oleh Allah Azza wa Jal. Bukan kerana orang soleh itu berkuasa. Itu kena faham dengan jelas. Bukan kerana orang soleh berkuasa. Kita berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Al-Asy'ariyah. Kita beriktikad Al-Mu'assir huwa Allah. Yang hanya memberi kesan, yang hanya memberikan manfaat dan mudarat, hanya Allah. Itu akidah kita. Takkanlah kita yang berakidah dengan akidah Ahlussunnah tiba-tiba mengatakan si fulan memberikan manfaat dan mudarat. An-nafi' ad-dar huwa Allah. Yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah. Namun, kenapa kita berdoa dan kita memohon orang soleh itu? Kerana doa mereka moga-moga diterima oleh Allah. Maknanya, last sekali, penghujung dia, yang memberi atau yang menolak adalah Allah. Bukan si mati, si wali Allah itu sendiri. Jadi, kadang-kadang macam Puan Puteri Johar kata, ada para pendakwah mengatakan ia bid'ah. Mereka faham ia bid'ah terdasar kerana ini menyebabkan orang jadi syirik ini. Jadi orang faham gitu. Namun sebenarnya, kalau kita halusi apa yang diminta oleh para ulama, apa yang diajar oleh para ulama, pergi kubur orang soleh berdoa, kita mendoakan orang soleh itu, kita mohon doa daripada dia dan kita berdoa kepada Allah. Kita kata, ya Allah, berikanlah saya kebaikan begini dengan berkat orang soleh ini. Sebenarnya, kalau kita lihat betul-betul, sebenarnya kita tidak meminta kepada si mati. Kita sebenarnya sangat beriktikad hanya Allah sahajalah yang dapat mendengar doa kita. Namun, salah satu cara untuk doa kita diterima oleh Allah Azza wa Jal adalah dengan bertawassul. Iaitu dengan kita berdoa dan kita lapik, ya Allah, dengan keberkatan Nabi-Mu. Contoh, ya Allah,
dengan keberkatan walimu, atau kita terus berdoa dengan kita mengatakan, wahai fulan min fulan, wahai Sayyidina Al-Imam Abu Abdullah, wahai Sayyidina Al-Imam Abdul Hasan Ali Asyazuli, wahai Sayyidina Al-Imam Tok Kenali, contoh kalau di Malaysia, wahai Sayyidina Al-Imam Tok Kupaluh, doalah, mohonlah kepada Allah agar saya diberikan bagian-bagian. Sebenarnya kita langsung tidak mensyirikkan Allah. Bahkan kita di dalam doa kita itu jelas-jelas menunjukkan bahawa kita tidak langsung beriktikad bahawa si fulan itu berkuasa. Namun kesalehannya itu menyebabkan doanya insya-Allah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada yang mereka yang mengatakan ini bid'ah, ini sebenarnya mereka tersalah faham. Kalau mereka meneliti apa yang disebut oleh para ulama, mereka akan melihat bahawa sebenarnya ia tidak ada salah. Cuma kalau ada orang salah, ada orang tersilap dengan contoh, kadang-kadang kalau satu peringkat, kalau di dalam cerita orang Melayu kita, kadang-kadang di kubur tu nak minta nombor ekor. Pergi kubur orang saleh minta nombor ekor. Lepas tu kadang-kadang letak dengan apa, pergi kubur orang saleh dengan niat nak minta nombor ekor. Lepas tu letaklah apa namanya dengan kemenyannya, dengan apa namanya dengan Allahumma salli ala sayyidina Nabi, apa namanya dengan makanan-makanannya, dengan ayam panggang lah apa semua. Yang ni salah. Yang ni salah kerana tujuan yang jahat pula tu, minta nombor ekor pula. Ataupun nak jamu si mati. Mana ada si mati tu makan? Kesilapan. Itu adalah kesilapan. Yang itu perlu dibetulkan. Namun janganlah kerana ada kesilapan yang dibuat oleh mereka menyebabkan kita pukul rata bahawa bertawasul adalah haram, ini adalah bid'ah, ini syirik. Ia sangat bahaya dengan kita menyatakan perkara sedemikian. Pengarang kitab kita ini iaitu Syekh Abdullah Al-Ghumari mempunyai satu kitab khusus yang beliau membicarakan tentang isu tawassul. Dan kalau kita baca buku tersebut, kita akan mendapati bahawa sebenarnya Rasulullah SAW juga bertawassul. Subhanallah. Nabi juga bertawassul dengan hadis yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang bicara tentang tawassul. Jadi insya-Allah mungkin satu hari nanti kalau direzekikan Allah, mungkin kita boleh membaca kitab Syekh Abdullah Al-Ghumari khusus membicarakan tentang isu tawassul. Kerana sebenarnya tawassul tidak haram. Bahkan kalau kita tengok kitab-kitab ulama kita berlambak. Contoh antaranya Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli, kami menadah kitab beliau, kitab Ghayatul Ma'mul fi Ghayatul Ma'mul Syarh Waraqatil Usul. Ghayatul Ma'mul fi Syarh Waraqatil Usul. Kitab Syihabuddin Ar-Ramli, ulama besar dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, yang kitab ini beliau huraikan matan Al-Waraqat. Kalau kita baca mukadimah kitab beliau, beliau sebut wallaha as'al wa bi nabiyhi atawassal. Hanya Allah saja, kepada Allah saja saya meminta, dan dengan keberkatan Nabi saya bertawassul. Maknanya ni siapa yang tulis ni? Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli, orang saleh, orang yang faqih dalam bidang agama. Beliau juga bertawassul. Beliau sebut dengan jelas dalam kitab beliau, wallaha as'al, hanya kepada Allah saya meminta, wa bi nabiyhi atawassal, dan dengan berkat Nabi SAW saya bertawassul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ulama-ulama kita bertawassul, dan mereka adalah orang saleh, orang yang takut kepada Allah dan jauh daripada syirik. Kerana mereka berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Al-Asy'ariyah yang menolak bahawa makhluk adalah berkuasa. Hatta kalau kita tengok orang-orang tua-tua kita dulu, dia sebut apa daripada kita? Makhluk tak bagi bekas. Makhluk tidak memberi bekas. Itu kalau orang belajar silat semua dipasakkan dalam jiwa mereka itu. Rupanya kalau kita tengok apa maksud dia? Dia nak beritahu al-mu'athir huwallah. Yang memberi kesan, yang memberikan manfaat mudarat hanyalah Allah Azza wa Jalla. Panjang pula kita di situ. Kebetulannya saya nak sentuh isu menziarahi kubur orang saleh, itu juga termasuk ziarah kerana Allah. Jadi dah kebetulannya antara isunya adalah orang kata ini bid'ah. Bahkan yang sangat sedih kadang-kadang setengah sahabat-sahabat kita, khususnya mereka yang terkesan dengan pemikiran Wahabi, sahabat-sahabat kita yang terkesan dengan pemikiran Wahabi, mereka sampai ada sebahagian mereka yang sebut penyembah-penyembah kubur. Kadang-kadang kita tengok ziarah kubur, ada gambar masyayikh kita duduk di kubur, menadah tangan menghadap ke kubur, ataupun berdiri di kubur, ataupun duduk bersila menghadap ke arah kubur. Mereka kata ini penyembah kubur. Ini salah. Ini sangat
sangat bahaya ayat ini. Bila kita kata penyembah kubur, maknanya kita nak kata apa? Mereka ni bukan sembah Allah, mereka menduakan Allah. Adakah itu maksudnya? Secara tak langsung, ucapan penyembah kubur ini membawa orang yang bercakap itu seakan-akan. Saya tak kata dia sebab dalam kaedah sebut lazimul mazhab laisa bimazhab. Apa yang secara ucapan itu membawa orang itu ke arah bagian-bagian, tapi dia tak sebut secara jelas, itu bukan dianggap sebagai pendirian dia. Namun ayat ini sangat bahaya. Bila kita kata si fulan penyembah kubur, maka kita nak kata dia bukan sembah Allah, dia sembah kubur. Maka dia telah mensyirikkan Allah, maka dia kafir. Ayat ini sangat bahaya kerana berbau seakan-akan ia adalah mengandungi unsur takfir, unsur mengkafirkan orang Islam. Sedangkan mengkafirkan orang Islam ini adalah hak bidang kuasa mahkamah. Kerana mahkamah kena kaji, mahkamah yang kena buat penyiasatan. Adakah dia ini benar-benar telah keluar dari agama Islam ataupun tidak. Namun kadang-kadang sahabat kita begitu mudah tak bersetuju dengan satu pendirian, ia pulang kalau kamu tak setuju nak buat macam mana. Namun janganlah semata-mata kita berbeza pendapat, kita kata si fulan kafir, si fulan dah menyembah kubur, si fulan ni menduakan Allah dan sebagainya. Itu satu benda yang sangat bahaya dan itu sama-sama kita perlu bergandingan bahu menjelaskan kepada masyarakat bahawa sebenarnya yang betulnya begini berdasarkan apa yang telah kita pelajari daripada para guru kita sama menyambung sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Azza wa Jal memberikan kebaikan kepada kita semua. Dan saya juga mohon kemaafan kalau ada sahabat-sahabat kita yang mungkin tidak bersetuju dengan isu ziarah kubur, isu tawasul, saya mohon kemaafan kalau ayat saya mungkin mengguris hati kalian. Namun apa yang saya sebut adalah semata-mata berdasarkan apa yang telah saya timba daripada para ulama Al-Azhar Asy-Syarif yang berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu akidah Asy'ariyah dan juga akidah Maturidiyah. Sebenarnya isu tawasul, isu ziarah kubur sebenarnya tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur syirik, unsur menduakan Allah. Kerana kita bukan seperti orang bukan Islam yang beriktikad bahawa makhluk memberikan manfaat dan mudarat. Kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriktikad hanya Allah sahajalah yang memberi manfaat dan juga mudarat. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua dan menyelamatkan kita daripada segala perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah. Nampaknya setakat itu saja pertemuan kita pada hari ini. Dan insyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan masuk 5 amalan yang disimpulkan dalam satu hadis. Yang satu daripada 5 amalan ni pun kalau kita buat, kita akan ke syurga Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah dengan hadis yang kita pelajari hari ini, saya kira seluruh umat Islam insyaAllah pernah menziarahi seseorang kerana Allah. Dia akan ziarah kubur ayah dia akan ziarah kubur nenek dia kerana Allah. Dan ini adalah satu berita gembira bahawa insya-Allah semua umat Islam akan ke syurga Allah Azza wa Jal. Walaupun ada yang ke neraka peringkat awal, namun atas dasar sementara, bukan selama-lamanya. Dan akhirnya semua kita ke syurga Allah. Dan kita mengharapkan semoga Allah menjadikan kita semua ke syurga Allah terus tanpa menyentuh api neraka sama sekali. Allahumma amin. Dengan berkat baginda Nabi SAW, dengan keredaan Allah dan keredaan kita kepada Allah dan Nabi, dan dengan berkat selawat kita kepada Allah, kepada Nabi SAW, maafkan saya, dengan berkat selawat kita kepada Nabi, moga-moga ini semua akan mengundangkan belas kasih Allah kepada kita. Lalu walaupun dosa kita melayakkan kita ke neraka Allah, moga-moga Allah kesiam kepada kita dan Allah ampunkan dosa-dosa kita, supaya kita terus ke syurga Allah, dapat bersebelahan dengan Nabi SAW. Terima kasih. Moga-moga diberkati Allah. Semoga Allah Ta'ala terus memberikan kebaikan kepada kita. InsyaAllah pertemuan akan datang. Pada hari Rabu akan datang, kita akan lihat seterusnya apakah amalan-amalan yang membawa kita seterusnya ke syurga Allah. Sebab kita adalah hamba Allah yang tamak mencari redha Allah dan tidak akan tamak di dalam mencari dunia, insyaAllah. Bab dunia kita tak nak tamak, tapi nak cari kasih sayang Allah, nak cari redha Allah, nak cari kasih sayang Nabi, kita akan jadi manusia yang tamak haluba, insyaAllah. Untuk dunia, untuk pangkat, kita tak nak tamak. Tapi kita nak tamak mencari redha Allah sebab kita tahu kita fakir, kita lemah, kita miskin dan kita perlukan Allah Azza wa Jal. Terima kasih. Moga-moga diberkati Allah. Terima kasih semua. Marilah sama-sama kita menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat baginda Nabi SAW. Saya kira tidak ada soalan. Tidak ada soalan. Tadi ada soalan, sama-sama kita dah baca.
Saya ucap terima kasih kepada semua yang bersangka baik dengan saya. Moga-moga diberkati Allah. Marilah sama-sama kita menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat dengan selawat Al-Imam Asy-Syafi'i, yang ada orang mimpi bertemu Imam Syafi'i, tanya Imam Syafi'i, ada apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Kata Imam Syafi'i, Allah telah mengampunkan dosaku. Kerana apa? Kata Imam Syafi'i, kerana selawat yang telah kunyatakan di dalam kitab Ar-Risalah. Lalu selawat ini sudah diadaptasi oleh para ulama Al-Azhar, lalu menjadi selawat yang kita baca setiap hari. Moga-moga ia juga akan menyebabkan Allah akan mengampunkan dosa kita dan masukkan kita ke syurga Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.